Fokus berita dari Sabah petang ini, jumlah penduduk terjejas banjir di Sabah menurun. Perinciannya bersama Anisia Daulas di Kota Kinabalu. Teruskan. Ya, baik, sahih. Perkembangan banjir di Sabah. Setakat pukul 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir menurun kepada 304 orang daripada 86 keluarga. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, hanya 3 PPS masih dibuka, iaitu di Beaufort. Bagaimanapun, jumlah penduduk yang ditempatkan di 3 PPS itu menunjukkan tren meningkat. Manakala 2 lagi PPS iaitu di Dewan Serbaguna Sepitang dan Dewan Datuk Angian Andulang Apin Apin Keningau ditutup petang tadi. Eastern Sabah Security Command ESCOM kekal stabil dengan rekod sifar penculikan untuk wang tebusan sejak 15 Januari 2020 hingga kini. Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri KDN Datuk Abdul Halim Abdul Rahman berkata kejayaan itu hasil kawalan secara bersepadu oleh pasukan keselamatan menerusi rodaan darat, laut dan udara bertujuan meminimumkan ancaman berkenaan. ESCOM ini telah mencapai usia 12 tahun dan ESCOM akan menyambut ulang tahun yang ke-12 pada 1 April tahun 2025. Jadi sepanjang ESCOM ini ditubuhkan, pelbagai kejayaan telah dicapai oleh pihak ESCOM. Beliau berkata kepada pemberita pada program penerapan nilai-nilai murni dan ihya Ramadan ESCOM di Masjid Kampung Baru Pasir Putih, Tawau. Kesiapsiagaan terus dipertingkat di kawasan Zon Selamat Sabah Timur (S-Zone), lebih-lebih lagi menjelang perayaan Aidilfitri. ESCOM amat mengharapkan kerjasama daripada semua agensi pasukan keselamatan supaya sentiasa waspada dan juga berhati-hati di dalam mengambil sebarang tindakan, terutamanya dalam keadaan di mana kita akan menghadapi situasi perayaan. ESCOM akan meneruskan operasi sanggah di S-Zone termasuk op gasak laut dan op gasak darat serta op bersepadu bagi mengekang jenayah rentas sempadan maupun pencerobohan di sempadan perairan negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah akan melancarkan operasi khas Hari Raya Aidilfitri selama 2 minggu bermula 24 Mac ini. Turut dilaksana penyamaran dalam kenderaan pengangkutan awam yang beroperasi sepanjang perayaan Hari Raya. Pengarahnya Muhammad Haris Ali berkata, seramai 283 pegawai dan anggota JPJ terlibat dalam operasi tersebut. Anggota akan ditempatkan di lokasi berisiko terutama di kawasan berlaku kesesakan dan kemalangan. Kita akan memastikan bahawa keadaan bas, especially yang keluar daripada terminal bas ni akan diperiksa setiap satu dan hanya yang telah melepasi pemeriksaan yang ketat hanya dibenarkan untuk bergerak ke lokasi lah. Dan kita berharap bahawa setiap pengguna jalan raya akan memastikan kenderaan mereka berada dalam keadaan yang baik. Dalam pada itu, Muhammad Haris memberitahu semua kenderaan perdagangan berat tidak dibenarkan berada di jalan raya 2 hari sebelum perayaan, iaitu 29 dan 30 Mac, dan 2 hari selepas perayaan, iaitu 5 dan 6 April. Langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan selain memastikan aliran trafik lancar. Pusat Khidmat Rakyat Dun Labuk komited membantu keperluan infrastruktur Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Beluran. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Labuk Datuk Samad Jamri berkata antara infrastruktur yang diperlukan termasuk membina sebuah dewan terbuka dan menaik taraf surau IPD berkenaan. Saya dan juga bersama pejabat daerah khususnya akan melihat dan juga akan berusaha sedaya mungkin untuk memastikan bahawa keperluan yang diminta oleh IPD Beluran ini dapat kita laksanakan. Beliau ditemui RTM dalam program Iftar Ramadan bersama IPD Beluran. Kita tidak boleh bekerja bersendirian, kita kena perlukan rakan dan sebagainya. Jadi dengan adanya kehadiran ini dan kerjasama ini, saya kira kerja-kerja kita akan lebih
berkesan untuk masyarakat keseluruhannya. Dalam program ini, sumbangan turut disampaikan kepada anak yatim, asnaf, pesara dan balu anggota polis. Kerjasama antara agensi kerajaan dan swasta penting untuk membantu golongan memerlukan di negeri ini. Ahli Dewan Negara Senator Annabel Perian berkata dengan kerjasama kukuh itu, lebih ramai golongan memerlukan dapat dibantu khususnya pada Ramadan dan Syawal ini. Ia sekaligus meringankan beban ditanggung keluarga kurang berkemampuan untuk membuat persiapan menyambut Hari Raya. Merealisasikan apa jua impian dan aspirasi rakyat itu didokong bersama untuk kita sama-sama meringankan beban dan sekaligus sebagai satu komuniti yang begitu kuat. Beliau ditemui pemberita dalam majlis berbuka puasa Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM dengan kerjasama Kim Teck Cheong KTC di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Sementara itu, Pegawai Eksekutif KTC, Datuk Dexter Lau memberi jaminan akan terus bekerjasama dalam menyalurkan bantuan kepada golongan memerlukan di negeri ini. Dalam majlis ini, 120 golongan asnaf sekitar Sandakan menerima bantuan. Penubuhan Pusat Tahfiz Al-Quran mampu membantu meningkatkan syalik Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Ia sekaligus membuktikan komitmen pihak berkuasa melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang ilmu duniawi malah pegangan agama. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata usaha gigih dan keikhlasan semua pihak merupakan elemen penting bagi mengangkat martabat pendidikan Islam ke tahap lebih tinggi. Tun Musa menyatakan demikian sempena majlis perasmian Sekolah Rendah Integrasi Haji Halia Khan di Membakut. Dalam majlis ini, Tun Musa menyampaikan sumbangan pengurusan rumah anak yatim dan tahfiz 2025 berjumlah RM240,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah Muiz kepada rumah anak yatim dan tahfiz Darul Yatama Yaakob Khan. Turut disampaikan sumbangan pengurusan Sekolah Rendah Integrasi 2025 berjumlah RM70,000 daripada Muiz kepada Sekolah Rendah Integrasi Haji Halia Khan. Masyarakat Islam perlu membudayakan amalan Qiyamul Lail dan tidak hanya tertumpu pada bulan Ramadan sahaja. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, bulan Ramadan yang penuh keberkatan merupakan peluang umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas program Qiyamul Lail dan Sahur Anjuran Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia bahagian Tawau di Masjid Bandar Tawau. Mudah-mudahan program-program seumpama ini akan dapat diperbanyakkan lagi. Mudah-mudahan usaha kita untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini akan dapat menarik. Beliau turut menyeru agar masyarakat Islam memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, iaitu malam Lailatul Qadar. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Sahih. Baik, Anne, terima kasih.